Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tutorial kita teruskan untuk tutorial 3. Tutorial 3 ini kita buat rumusan ya. Rumusan yang telah kita lalui ataupun sebelum ini dalam tutorial 1 dan 2. Rumusannya dalam tutorial 1 dan 2 kita telah selesaikan tajuk fokus yang pertama, iaitu Tamadun Huang Ho dan juga Tamadun Indus ya. Kemudian selepas ini kita akan masuk bab 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehinggalah form 5 tingkatan 5 sehingga bab 1, 2 sampailah 9. Tamat satu pusingan. Kita baru masuk semula ke bab 1 tingkatan 4 untuk pusingan kedua bagi Mesir dan juga Tamadun Mesir dan juga pembentukan tamadun. Dan pusingan akhir, jika anak-anak masih ada kemampuan dan sedia mengikuti tutorial dengan jumlah tajuk yang lebih banyak, kita akan masuk Mesopotamia. Okey, Mesopotamia ni cikgu letakkan dalam fokus 3 kerana dia dah keluar soalan berkaitan tajuk Mesopotamia ini telah keluar dalam SPMU. Okey, terpulang kepada anak-anak, jika ada kemampuan untuk fokus 1 yang terbaik kita cuba fahami, ingat. Jika boleh masuk ke fokus 2 silakan. Dan lebih baik bagi calon-calon yang ingin A+, sudah tentu fokus 3 itu tidak boleh diabaikan. Walaupun secara keseluruhan ikut kemampuan masing-masing. Untuk tutorial 3 ini, cikgu akan memberi tumpuan rumusan kepada beberapa perkara lain yang perlu kita ketahui ya. Anak-anak perlu ingat selain daripada tajuk Huang Ho dan Indus, banyak lagi perkara-perkara lain. Sekurang-kurangnya asas ni, konsep asas ni cikgu telah buat dalam bentuk yang mudah. Boleh sekali lalu saja. Dan bahan ini juga cikgu akan masukkan dalam channel cikgu. Anak-anak boleh masuk ke channel bagi melihat kembali bahan-bahan tutorial 1, 2 dan tutorial 3 ini. Dan rumusan daripada bab 1 tingkatan 4 ini iaitu di bawah tema 7. Tema 7 tamadun ada 3 bab, bab 1, 2 dan 3. Hari ini kita buat rumusan untuk bab 1 tingkatan 4 saja. Okey anak-anak, kita dapati yang antara perkara lain yang perlu kita ketahui bahan ini boleh dilihat semula selepas ini. Iaitu tentang konsep zaman prasejarah. Okey. Perkara asas yang anak-anak perlu ketahui ialah bahawa zaman ini, untuk membezakan dengan zaman tamadun, ialah mereka belum mengenali tulisan. Dan secara umumnya bolehlah kita untuk pengetahuan am kita, bolehlah kita bahagikan zaman prasejarah ini kepada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam. Sementara logam ini bolehlah dipecah kepada 2, gangsa dan besi. Apa lagi konsep-konsep sejarah yang perlu kita tahu, iaitu konsep tamadun secara umum. Barangkali beberapa patah perkataan ini boleh diingat. Contohnya, tamadun berasal daripada bahasa Arab. Ada 3 perkataan ini. Salah satu daripadanya kalau anda boleh ingat, lebih baik. Dan kemudian istilah ataupun konsep tamadun ini berkaitan dengan tinggi budi bahasa. Maksud dalam bahasa Arab tadi ya. Dalam bahasa Inggeris pun elok boleh diingat perkataan civilization. Okey. Dan dalam bahasa Greek perkataan civitas. Kemudian boleh ingat juga perkataan peradaban untuk memberi maksud kepada tamadun. Tetapi apa yang lebih penting, buat satu rumusan di mana konsep tamadun ini sepatutnya bukan dari lahiriah saja, tetapi meliputi rohaniah. Okey, tamadun juga anak-anak perlu lihat dari sudut tamadun menurut pandangan barat. Menurut pandangan barat, yang penting ialah pembangunan lahiriah. Berikan satu contoh pembangunan lahiriah. Contohnya pembandaran atau penulisan pun boleh. Terpulang mana-mana yang sedia dan mudah diingat. Pendapat sarjana barat juga, anak-anak boleh sebut, kalau boleh golden child ini disebut bagus, tetapi kalau tak boleh, tak mengapa. Cukup saja menurut pandangan barat. Okey, sarjana barat sarjana barat.
Okey, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan. Perkataan pencapaian lahiriah kayu ukur kemajuan bermaksud kemajuan dilihat di segi fizikal saja, lahiriah saja. Okey, ada pandangan yang lain, mereka ini menolak unsur rohaniah. Memang sukar untuk ingat nama, sekurang-kurangnya anak-anak boleh menyebutkan perkataan sarjana barat. Okey. Dan seterusnya perkara-perkara lain yang ataupun konsep sejarah yang lain dalam bab 1 yang perlu diketahui oleh anak-anak ialah tentang tamadun menurut Islam. Menurut Islam, dia perlu merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Okey. Dan jika anak-anak boleh mengingat nama Syed Najib Alatas, ya, lebih baik. Dan menurut pandangan Islam, pencapaian menurut Syed Najib, pencapaian tahap susila yang tinggi. Bagus juga diingat, kerana beberapa kali soalan objektif jawapannya adalah tata susila yang tinggi. Okey. Lain-lain daripada itu boleh guna, kalau boleh ingat, ya, Sir Richard Sullivan, bagus. Tak boleh ingat, tak apa, tak mengapa. Cukuplah kita sebut, iaitu disokong oleh sarjana barat. Okey. Barangkali kalau kita tak boleh ingat Richard Sullivan, tak ada masalah. Menurutnya, beliau mengakui, mengakui unsur rohaniah. Bermaksud bukan semua sarjana barat memberi pandangan tamadun dari sudut lahiriah semata-mata, tetapi ada yang menyokong. Contohnya Richard Sullivan. Okey, lain-lain yang perlu diingat seperti konsep negara kota. Ya. Konsep negara kota ini boleh dikaitkan dengan kerajaan yang berdaulat. Okey, saya rasa tidak masalah banyak. Dan satu, ni ada silap ejaan, ya. Kita besarkan dulu, bersatu tenaga, ya. Okey, bersatu tenaga. Bolehlah dibetulkan. Dan saya harap anak-anak faham. Okey. Bermaksud negara kota ini konsep yang perlu difahami oleh anak-anak, khususnya mungkin untuk menjawab soalan objektif, kalau tidak pun keluar dalam kertas 2. Okey, iaitu mereka ini mempunyai unit politik tersendiri, berasingan. Walau bagaimanapun, negara-negara kota ini akan bersatu apabila mereka berdepan musuh. Bila mereka berperang, mereka akan bersatu menentang musuh mereka. Dan angka-angka seperti 1000 batu persegi, kalau tak boleh nak diingat, kalau ingat bagus, kalau tak boleh tidak ada masalah, ya. Berilah contoh negara kota, boleh juga, ataupun negara kota Athens di Yunani yang senang diingat, boleh dijelaskan di situ. Selain daripada itu, anak-anak juga elok memahami konsep teokrasi. Dan konsep teokrasi ini banyak disebut beberapa kali dalam bab 1, iaitu konsep pemerintahan oleh Tuhan atau wakil Tuhan. Okey. Berasaskan hukum agama. Salah tu ejaan, ya. Tak apalah, betulkan, ya. Dan cikgu sebenarnya buat sendiri, ya. Dan adalah sedikit kesilapan, minta maaf. Ini hukum lah, ya. Dan bersifat ketuhanan. Ini untuk kita memahami, ya. Konsep Firaun juga perlu diketahui. Sangat popular konsep ini di Mesir. Dan apa sebenarnya Firaun itu, ya. Okey. Jadi eloklah anak-anak memahami bahawa Firaun itu adalah bukan nama sebenarnya. Dia adalah gelaran, ya, untuk ketua kerajaan Mesir purba, ya. Mungkin sukar untuk ingat perkataan parah, iaitu masuk rumah agung. Walaupun untuk pengetahuan sendiri tidak ada masalah. Yang lebih penting untuk anak-anak ketahui ialah betapa berkuasanya Firaun itu sebagai seorang raja, ya. Cukai, ya, kuasa ke atas cukai, tanah, harta, ya. Itulah dia Firaun. Selain daripada itu, anak-anak perlu tahu konsep politisme, iaitu
konsep banyak Tuhan. Dan kemudian ada konsep satu Tuhan, dan ada konsep banyak Tuhan. Konsep banyak Tuhan merujuk kepada politisme. Konsep mandat daripada Tuhan ini ada dibincangkan ya dalam tutorial 1. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam konsep mandat Tuhan ini, raja adil maka akan berlaku kemakmuran dan kesejahteraan kerana ia direstui Tuhan, ya. Dan raja-raja ini akan kehilangan mandat apabila mereka berlaku zalim. Begitulah, ya. Lain-lain yang perlu anak-anak ketahui ialah konsep yin yang. Banyak konsep-konsep yang lain, tapi cikgu keluarkan konsep-konsep yang penting yang perlu anak-anak ketahui secara umum sekurang-kurangnya, ya. Konsep yin yang, konsep saling melengkapi, di mana yin itu merujuk kepada kuasa pasif, yang merujuk kepada kuasa aktif. So, kita lihat ada lagi tidak? Ada lagi dalam bab 1 beberapa lagi konsep, ya. Seperti konsep Feng Shui, ada lagi sikit tu, ya. Konsep di China juga, di mana konsep ini dipegang oleh falsafah Taoism, yang berlandaskan falsafah alam semesta, ya, dan merujuk hubungan antara manusia dengan alam sekitar, ya. Dan keharmonian antara alam sekitar itu dengan manusia sangat penting, ya. Manusia dan alam sekitar. Itu saja untuk kita buat rumusan antara konsep-konsep sejarah yang penting dalam bab 1. Nanti kita akan lihat bab 2. Tutorial 4 kembali ke bab 2, di mana kita akan beri tumpuan kepada beberapa topik, subtopik ekonomi. Untuk pusingan pertama ada ilmu falsafah, sains teknologi dan seni bina. Selesai pusingan pertama sehingga tingkatan 5, kita kembali semula masuk pusingan kedua. Mudah-mudahan kita cukup masa, kita masuk fokus 2 dan seterusnya lah, ya. Dan saya harap anda gembira melalui 3 tutorial yang cikgu buat secara live, ya. Dan jika ada kesilapan di sana sini, mohon maaf atas kekurangan ataupun tersasul, salah bicara, salah cakap. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.